Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadzu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita pelbagai nikmat dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, agar kita bersungguh-sungguh menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah sebagai tanda Allah inginkan kebaikan bagi kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, nescaya Allah berikannya kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman di dalam agama itulah tidak datang dengan khayalan dan cita-cita semata, tapi hendaklah bersungguh-sungguh bertafaqquh fid din daripada kitabullah, di sunnah Rasulullah, daripada penerangan al-ulama, sesuai dengan fahaman sahabat ridwanullah alaihim dan a'immah dari kalangan salafus salihin. Dan kita telah sampai kepada bab ataupun bab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada pertemuan lepas telah kita menerangkan tentang sunnah Rasulullah SAW ketika solat, iaitu mengangkat dua tangan ketika solat, bermula daripada ketika bertakbir, yakni apabila mula masuk solat. Dan kedudukan tangan tersebut telah diterangkan dalam hadis-hadis yang telah kita baca dahulu, iaitu ada dua riwayat. Yang pertama, sejajar, dua tangan itu diangkat hingga ke sejajar bahu, dan satu lagi riwayat adalah sampai ke hujung telinga. Yang telah kita terangkan bahawa ada dua pendapat yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita amalkan setiap hadis ini dalam keadaan yang berbeza-beza, maknanya ada kalanya kita angkat hingga ke dua bahu, dan ada kalanya kita angkat hingga ke hujung telinga. Sama ada dalam solat yang sama ataupun dalam solat yang berbeza-beza, ini rakaat yang berbeza-beza, ataupun ada yang cuba menjamakkan dua riwayat berbeza ini dengan mengatakan bahawa diangkatnya hingga ke paras bahu tapi jarinya sampai ke hujung telinga. Baik. Kemudian diterangkan juga tentang mengangkat dua tangan ini ketika rukuk, dan kemudian apabila bangun daripada rukuk ketika i'tidal. Dan kemudian satu lagi tempat adalah apabila bangun daripada tasyahud al-awwal. Jadi itulah tempat-tempat Nabi SAW mengangkat dua tangannya sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca. Jadi kita sambung kepada hadis yang berikutnya, hadis 262 atau 263 ya. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih. Akhrajahu Ibn Khuzaimah. Yang maksudnya, dan dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, dia berkata, aku telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya ke atas tangan kirinya di atas dadanya. Dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah. Jadi inilah hadis berkaitan dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ia berkaitan dengan kedudukan tangan ketika berdiri dalam solat. Dan hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala adalah daripada Wa'il,
Dan Wa'il ini nama kunyah beliau adalah Abu Hunaid. Abu Hunaid. Dan Ibnu Hujur bapanya, Wa'il Ibnu Hujur. Hujur ini namanya adalah Ibnu Hujur ini Ibn Rabi'ah. Hujur Ibn Rabi'ah Al-Hadrami. Dan adalah bapanya termasuk raja antara raja-raja Hadramaut. Ini satu kawasan di Yaman sangat masyhur, ada lagi tempat ini. Dia termasuk golongan muluk, raja-raja. Wafada Wa'il, jadi Wa'il ni orang Yaman. Wafada Wa'ilul 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Jadi Wa'il ini telah datang dalam delegasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau masuk Islam. Wa yuqal innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam basyara ashabahu qabla qudumihi. Dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada sahabat berita gembiranya akan datangnya Wa'il. Sebelum dia datang lagi, qabla qudumihi. Dan zahirnya ini berlaku bila ni di Mekah ataupun di Madinah. Di Madinah lah, sebab di Mekah belum boleh lagi Nabi SAW ataupun dakwah Nabi SAW tidak diterima oleh orang dalam negeri. Jadi tak mungkin orang datang ke Mekah untuk masuk Islam di Mekah. Tapi apa yang berlaku adalah orang masuk Islam, bawa delegasi, maka mereka jumpa Nabi SAW bila beliau telah berhijrah ke Madinah. Dan di dalam riwayat itu Nabi SAW telah bersabda, yaqdumu alaikum Wa'ilun ibnu Hujrin min ardin ba'idah ta'i'an raghiban fillahi azza wa jalla wa fi rasulih wa huwa baqiyatu abna'il muluk. Kata Nabi SAW dalam khabar itu, datang kepada kamu Wa'il bin Hujur daripada bumi yang jauh dalam keadaan taat, dalam keadaan mengharapkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan beliau salah seorang daripada sisa anak-anak raja. Baik, itu berkaitan dengan fadilah Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Dan apabila beliau masuk bertemu Rasulullah SAW, Nabi telah mengalu-alukan beliau, rahaba bihi wa adnahu min nafsi, dan Nabi SAW mendekatkan beliau kepada dirinya, wa basata lahu ridaahu fa ajlasahu alaih. Dan Nabi pun membentangkan kainnya dan mengajakkan ataupun mendudukkan Wa'il ini ke atas atau di atas kain sarung itu, bukan kain sarung bawah tapi kain rida itu, kain selendang ya. Wa qala, dan Nabi pun bersabda, Allahumma barik ala Wa'ilin wa waladih. Ya Allah, berkahilah ke atas Wa'il dan anaknya. Kemudian Nabi SAW menggunakan beliau ataupun menjadikan beliau salah seorang pendakwah di Hadramaut. Jadi beliau telah kembali ke Hadramaut dan beliau telah berdakwah di sana. Rawalahul jama'ah illa al-Bukhari. Riwayat beliau itu dikeluarkan oleh Al-Jama'ah melainkan dalam Sahih Al-Bukhari. Wa 'asha ila zaman Muawiyah, dan beliau telah hidup sampai ke zaman Muawiyah radhiyallahu an. Wa bai'a lahu, dan beliau telah membaiat Muawiyah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata dalam hadis ini, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Sebelum itu, kita dapati bahawa Wa'il ini masuk Islam apabila beliau telah sampai ke Madinah. Baik. Jadi kalau kita jumpa hadis beliau berbanding dengan hadis-hadis orang yang awal lagi masuk Islam, maka di sana mungkin kalau tak boleh nak dijamakkan, dikompromikan, mungkin kita katakan hadis Wa'il ini adalah hadis yang kemudian. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang awal Islamnya adalah hadis yang awal. Baik, itu ada pembahasannya nanti di dalam kaifiat bangun daripada sujud atau bangun daripada sujud untuk bangun berdiri. Ada riwayat yang agak berbeza di situ. Walau bagaimanapun dalam hadis ini beliau telah berkata, aku telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu ma'a Rasulillah. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah maknanya solat sebelah-sebelah ataupun dalam satu saf imamnya orang lain? Jawabnya tidaklah. Bersama di sini maknanya beliau ada di belakang Rasulullah SAW sedang menjadi imam memimpin
solat. Sebab itulah yang kita tahu Nabi SAW adalah imam dalam solat. Kalau Nabi ada, para sahabat tak akan ke depan. Mereka akan ke hadapankan Rasulullah SAW. Dan mereka tak akan solat sampailah Nabi SAW keluar. Nah, jadi beliau meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW ini akan meletakkan tangan kanannya. Fawadha'a yadahul yumna. Wadha'a maknanya letak. Baik, letak tak betul lah, tepuk, letak, relax lah, steady je, letak je. Dah angkat tangan tu dia akan letak, dan bukan slow motion sangat pun, wadha'a letak je. Yadahul yumna ala yadihil yusra. Tangan kanan atas tangan kiri. Baik, tangan. Tangan ni lebih daripada setakat tapak tangan. Tangan semua sekali atas tangan kiri. Jadi di sini kita dapati letak ni tak semestinya genggam. Jadi natijahnya tangan ini letak atas tangan kiri. Zahirnya semua sekali lah. Tapi boleh juga mungkin kat sini saja, mungkin kat sini saja, mungkin sampai ke hampir kepada siku. Baik. Tapi itu salah satu daripada permasalahan. Lagi satu permasalahan adalah tambahan di belakang tu. Ala sadrihi. Kat mana Nabi SAW letakkan tangan kanan atas tangan kiri ni? Di atas perutnya ke, atau di bawah pusatnya ke, ataupun di atas perut? Di sini disebutkan ala sadrihi. Nabi letakkan atas dadanya. Dan sadar dalam bahasa Arab apa saja yang depan. Musadarah maknanya apa yang ada di depan. Di depan adalah kawasan di atas ini. Bukan dekat leher ni. Ni dah nahar. Baik, jadi di bawah, dada ni bawah. Jadi kira-kira hampir dekat dengan perut, atas perut lah kita katakan. Di atas perut di sini pun masih lagi sadr. Nah. Dan adakah di tengah-tengah dada ataupun di kiri dada ataupun di kanan? Baik, kalau atas sadr zahirnya adalah hampir di tengah-tengah. Kalau di kiri akan disebutkan di sebelah kiri. Kalau di sebelah tepi contohnya akan disebutkan di sebelah janib sadrihi. Jadi kalau ada orang memahami, dia letakkan atas dadanya begini, maka itu masuk dalam zahir hadis ini. Baik, kata beliau lagi, wa akhraja Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Hajar sebagaimana biasa beliau akan menyebutkan siapakah yang mentakhrijkan hadis ini atau mengeluarkan hadis ini. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Apa makna akhrajahu? Keluarkan. Apa maknanya keluarkan? Lawan masukkan. Apa maknanya? Dia keluarkan dalam kitabnya, dari kitabnya. Dia masukkan dalam kitabnya kan? Kenapa tak masuk adkhalahu Ibnu Khuzaimah? Dia akhrajahu pula. Ini sebenarnya adalah istilah. Dikeluarkan maknanya dengan apa ni? Dengan riwayat yang bersanad. Ikhraj maknanya keluarkan dalam kitab secara bersanad. Kalau rawahu, riwayatkan saja, bukan dalam kitab. Tak semestinya dalam kitab. Kalau zakarahu, disebutkan saja. Mention maknanya tak ada sanad pun. Okey. Jadi ni semua kata-kata yang penting kalau awak tulis artikel ataupun awak nak nukilkan atau apa ke. Awak kata dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kita tak cakap diriwayatkan oleh Al-Bukhari, walaupun tu biasa jugalah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebab Bukhari bukan perawi. Naam. Bukhari keluarkan masuk dalam kitabnya. Tapi dengan sanad daripada gurunya, daripada guru-guru sampai kepada sahabat tu, Abu Hurairah ke siapa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Baik. Dan kalau setakat zakarahu, sebutkan aja, maknanya sebut tanpa sanad. Tapi biasanya boleh kita katakan boleh dimaafkan lah. Cuma kalau kita tahu orang tu sengaja, dia tahu bahawa riwayat itu tak ada sanad, orang yang sebutkan hadis itu tak bersanad, jadi dia sepatutnya sebutkan zakarahu, sebutkan. Tapi dia kata apa? Riwayatkan. Jadi orang yang akan adalah sanad tu, ini adalah satu jenayah buat orang salah faham. Jadi orang akan betul lah ada sanad. Rupa-rupanya tak ada sanad apa, dia cuma sebut aja. Baik. Jadi hadis ni dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau ni Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Beliau ni ada title yang sangat besar. Saya tak rasa ada orang dapat title macam gini. Zaman beliau digelar sebagai Imamul A'immah. Macam mana? Nama ni Imamul A'immah, imam segala imam.
Hampir-hampir macam maha imam gitu. Imamul A'immah. Dan beliau adalah ulama di Khurasan. Dan beliau wafat dalam tahun 300-an Hijrah, awal 300-an Hijrah. Beliau sezaman dengan beberapa orang ulama hadis, kutubus sittah, khususnya yang muda-muda sikit seperti Abu Daud dan sebagainya. Dan juga beliau sezaman dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Tapi beliau ni di Khurasan, Abul Hasan Al-Asy'ari di Basrah. Baik, dan tempat Ibnu Khuzaimah ni, Khurasan ni adalah port, kita katakan lubuk orang sunnah. Tak masuk orang bid'ah kat dalam Khurasan ni. Takut orang nak masuk sebab apa ni? Banyaknya ulama-ulama hadis yang pegang teguh kepada sunnah di kawasan Khurasan. Khurasan ni kawasan di bawah Iran, bawah selatan sana. Jadi beliau mengeluarkan ni dalam kitab beliau yang beliau namakan Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan kita dapati bahawa Ibnu Khuzaimah tak ada apa-apa komen terhadap hadis ini. Zahirnya beliau mensahihkan hadis ini. Kata San'ani rahimahullah ta'ala, Abu Dawud dan An-Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini, tapi dengan lafaz thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rizghi was-sa'id. War-rusghi was-sa'id. Baik, dalam lafaz Abu Dawud dan An-Nasa'i, kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya atas zahir tapak tangan yang kirinya dan atas ar-rusghi, atas pergelangan tangan tu, dan as-sa'id, dan atas lengannya. Baik. Jadi ada lafaz lain daripada Abu Dawud dan An-Nasa'i daripada sudut peletakan tangan. Jadi di sini letak tangan ini, sebagaimana yang saya terangkan tadi, memang boleh letak atas segini aja, atas ujung tapak tangan ni, belakang tapak tangan. Boleh atas sikit, sebab ini semua adalah tangan. Sebab Nabi SAW bila perintahkan kita untuk angkat wuduk, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan ilal marafiq. Apabila kamu nak diri untuk solat, maka basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu. Dan diterangkan ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Jadi aidi asalnya semua sekali sampai ke siku. Sebab itu bila Allah SWT menerangkan hukum ke atas penjenayah, yakni orang yang mencuri, lelaki ataupun perempuan, Allah SWT kata apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan mereka berdua. Faqta'u aydiyahuma. Dan itulah balasan bagi Allah sebagai pengajaran, dan Allah tu Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Jadi ini perintah untuk potong tangan. Adakah tangan dekat potong tangan ni, tangan orang yang mencuri ni kita potong macam mana kita basuh ketika kita berwuduk sampai ke siku juga? Nah, boleh juga difaham macam tu. Sebab itu kalau tak ada hadis Nabi SAW, kat manakah tangan yang nak dipotong tu, kita mungkin boleh faham potong sampai ke siku. Semua tangan. Ini baik ada hadis Nabi SAW, Nabi potong cuma sampai ke pergelangan tangan sahaja. Jadi di sini bila Nabi SAW dikatakan meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya ini, boleh masuk sampai ke pergelangan tangan, boleh sampai kepada lengan tangan. Dan ini jelas dalam lafaz Abu Dawud dan An-Nasa'i. Baik. Dan sekali lagi, lafaznya wada'a, letak saja. Letak maknanya letak. Kalau genggam dengan tangan. Baik. Jadi siapa yang amalkan demikian, ini dalilnya. Kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, hadis ini dalil tentang pensyariatan meletak tangan yang disebutkan itu di dalam solat. Wa mahalluhu ala sadr. Dan tempat letak tangan itu adalah di atas dada.
sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ini. Ini jelas lah, tak ada apa masalah. Soalan Musyak syarahkan apa yang dah memang jelas. Wa qala an-Nawawi fil Minhaj, kemudian dibawa datangkan kata-kata ulama sebelumnya oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin, salah satu kitab mazhab Syafi'i yang masyhur. Wa yaj'alu yadayhi tahta sadrihi. Tapi Nawawi kata apa? Dia letakkan dua tangannya di bawah dadanya. Qala fi syarhin Najmil Wahhaj, berkata di dalam syarah Najmul Wahhaj, ibaratul ashab tahta sadrihi, kata-kata sahabat-sahabat kita mazhab Syafi'i ini di bawah dadanya ni, yuridu wal hadithu bilafdhin ala sadrihi. Yang mereka maksudkan, sedangkan hadis itu dengan lafaz atas dada. Kita pula cakap bawah dada pula. Qal wa ka'annahum ja'alut tafawut bainahuma yasiran. Seolah-olah mereka ni jadikan perbezaan antara dada dan bawah dada tu sikit saja. Maknanya dia bawah dada bukan betul-betul bawah sangat. Sebab kalau dah bawah sangat, dia bukan atas dada pun. Kalau bawah sikit dada, macam ada dekat dada sikit, maka itu masih lagi dianggap sebagai atas dada. Tapi mereka tak kata bahawa betul-betul atas dadanya, di atas. Kira kalau kita bagikan dada tu kepada 3 bahagian, top level, center dengan apa ni? Dengan lower level tu, bukan ke atas, bukan kat tengah, tapi dekat apa? Dada sebelah bawah. Sebab tu mereka kata tahta sadrihi. Di bawah dada tu. Maknanya masih lagi atas dada. Jangan faham dadah di atas perut lah, bukan. Wa qad dhahaba ila masyru'iyatihi Zaid bin Ali, antara yang berpendapat ini disyariatkan, iaitu apabila solat letakkan tangan kanan atas tangan kiri, letak atas dada ni atau bawah dada ni, adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ni adalah siapa? Imam Zaid bin Ali untuk Imam Syiah Zaidiyah ni. Dan mazhab beliau kekal sampai zaman As-San'ani di Yaman. Bahkan Imam San'ani sebenarnya asal dia adalah bermazhab Syiah Zaidiyah dia. Tapi banyak persamaan antara mazhab Zaid bin Ali ni dengan kita, sebab mereka pun terpaksa pakai kitab hadis, kitab-kitab hadis karangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka pakai kitab Kutubus Sittah juga, sebab mereka menganggap perawi-perawi kita, sahabat-sahabat Nabi SAW tu fiqah. Jadi sumber kita dengan sumber mazhab Zaidiyah ni sama. Tak apa, boleh duduk. Semua sama. Jadi kalau sumber sama, peluang untuk muwafaqatan tu lebih dekat lah. Tapi kalau sumber dah tak sama, awak tak pakai hadis kita, awak anggap Sahih Bukhari tu sampah sarap, tempatnya hadis-hadis palsu. Baik. Atau awak anggaplah sahabat-sahabat Nabi SAW ni tak boleh dipercayai. Bahkan yang paling baik tu yang paling jahat. Yang paling jahat tu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman. Baik. Kalau macam inilah, macam mana kita nak bertemu? Sebab sumber kita dengan sumber awak tak sama. Lepas tu kita cuma ambil daripada yang maksum, iaitu siapa? Rasulullah SAW. Dalam umat ni cuma ada seorang je maksum. Maksum maknanya terpelihara daripada buat dosa, terpelihara daripada buat kesalahan. Dan kalau dia buat salah pun, kalau dia ijtihad, dia boleh ijtihad. Kalau dia tersalah, maka pasti akan dibetulkan. Jadi tu maknanya dia dipelihara ke tidak ni? Dipelihara. Bezanya orang lain kalau ijtihad salah, tak ada jaminan Allah akan betulkan. Allah tak betulkan. Tapi kalau Rasulullah SAW tersilap, bila ijtihad, straight away akan datangnya pembetulan. Sebab tu, kalau berlaku sesuatu di zaman Nabi SAW, dalam Madinah, yang Nabi tak nampak, tapi cukuplah dia berlaku. Nabi hidup, dia berlaku, tapi kita tak jumpa apa-apa wahyu, kita tak jumpa apa-apa kata-kata daripada Nabi SAW. Para ulama kata itu dalil bahawa ia adalah satu syariat. Sebab kalau dia salah, pasti akan datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW, sama ada melalui Al-Quran atau melalui hadis, dan Nabi SAW akan terangkan hukumnya. Sebab tak ada permasalahan zaman Nabi SAW, ada anak kecil dijadikan imam sebab dia paling banyak hafal Quran.
Yang pakcik-pakcik, wak-wak semua tak hafal Quran. Jadi diorang pas pada dia. Tapi dia solat memang kelakar. Kain dia semua nampak aurat semuanya. Tapi orang belakang solat fardu. Cuma masalahnya, Nabi tak suruh, Nabi tak cakap boleh ke apa ke. Cuma dia berlaku zaman Nabi SAW. Maka di sini, bagi mereka yang mengata tak ada hadis, sebab Nabi tak cakap, mereka kata, ini pendapat ataupun satu yang diijtihadkan oleh kampung tersebut. Jadi dia bukan dalil. Dia kata tak boleh anak-anak kecil jadi imam solat fardu. Kalau solat sunat mungkin masih boleh tahan lagi, solat fardu lagi tak boleh. Tapi bagi pendapat kedua, mereka katakan mengikut dasar manhaj tadi, ini kan berlaku zaman Nabi SAW. Nah, dan ini zaman wahyu. Kalau Nabi tak tahu, Allah tak tahu, dan Allah pasti akan terangkan supaya Nabi SAW betulkan. Tapi oleh kerana tak ada apa-apa seperti itu, yang menunjukkan bolehlah anak kecil jadi imam fardu. Imam kecil jadi imam kecil lah. Anak kecil jadi imam solat fardu. Boleh? Tapi dengan syarat, ada wuduk ke tak ada wuduk? Mestilah dengan wuduk, bersih daripada najis. Nah, menghadap kiblat tu apa semuanya, baju bersih, lepas tu bacaannya solat semua betul lah. Datuk Makninah ada apa semuanya. Kalau semua okey, sah lah solat dia. Kalau sah solat dia, sah lah imamahnya, pengimamannya. Sebab itu tak adalah kita katakan ada ibu dan ada anak. Ini bukan buah batuk Ada ibu dan ada anak kecil. Dan anak ni pandai solat juga. Tapi ibu tak confident dengan solat anak. Ibu nak jadi imam kepada anak. Katakan ibu macam mana pun tak boleh jadi imam sebab ibu apa? Bukan pasal ibu batuk, pasal ibu apa? Itu je. Sebab nikah kahwin, semua pergi kepada siapa? Betul pun bapak sebenarnya. Boleh tak ibu yang nikahkan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku. Ibu tahu cakap, boleh? Tak boleh. Lelaki
kata-kata Nabi SAW. Baik, kemudian beliau berkata lagi, wa huwallazi dzakarahu Malikun fil Muwatta'. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'. Al-Muwatta' kitab siapa? Kitab Imam Malik. Perhatikan, beliau ni adalah ulama mazhab Maliki. Beliau kata ni adalah pendapat Imam Malik dalam kitabnya. Jadi boleh tak kita cek? Kita boleh cek dan kita tengok juzuk mana, page berapa, cetakan apa, ada kat dalam kitab tersebut. Takut-takut orang kalau kata tak adalah Imam Malik tak cakap macam ini. Kenapa sengaja dibawakan pendapat ni? Pendapat Imam Malik. Sebab masyhur kalau pergi kat mana-mana negeri, kalau orang solat lepas Allahu Akbar, dia letak tangan dia kat sebelah dia je, dekat bawah je, dia tak sedekap. Sama ada dua dia. Sama ada dia mazhab apa? Mazhab Syiah dengan segala macam warna-warni dia, dan mazhab apa daripada Ahlussunnah? Mazhab Maliki. Itu yang peliknya. Yang Syiah kita tak nak ceritalah. Tapi yang Ahlussunnah ni, mazhab Maliki, Imam Malik ni, Imam Ahlul Madinah, takkan dia tak tahu pula sunnah Nabi SAW. Jadi kata Ibn Abdul Bar, Imam Malik pun cakap macam kita juga, macam imam-imam lain. Dia sebutkan dalam Muwatta', dia riwayatkan hadis dia. Takkan dia riwayatkan hadis dia, dia dah cakap pun lepas tu dia tak ikut. Jadi semua mazhab yang empat berkata ataupun memakai hadis Wa'il tadi. Jadi kenapakah pengikut yang kata mengikut mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, dia tak letak tangan kanan atas tangan kiri, dia lepaskan saja al-isdal? Kenapa pula? Sebab ikut siapa? Agak-agak siapa? Ikut siapa? Kalau tak ikut imam, maknanya ikut siapa? Ni kes ni selalu kita jumpa. Imam cakap lain, mazhab cakap lain. Diorang ikut apa? Ikut mazhab. Sebab datangnya orang-orang yang tulis mazhab Maliki, daripada dulu lagi, mereka tulis letakkan tangan di samping saja. Kalau buka kitab ulama Maliki, mereka cakap macam tu. Walhal imam cakap lain dalam kitabnya sendiri. Ni perkara selalu berlaku. Jadi seorang yang dah belajar lah, dah belajar dan nak cari kebenaran, nak tahqiq, maka dia bacalah pembahasan-pembahasan seperti ini. Kemudian dia dah tahu imam cakap apa, ulama mazhab cakap apa. Lepas tu dia tengok dalilnya, dalil imam hadis, dalil ulama mazhab tak ada. Kecuali apa? Ini Imam Malik punya cakap, atau dia nampak Imam Malik solat macam tu. Imam Malik solat macam itu, adakah hujah ke Nabi solat macam tu? Nabi solat lah yang kita nak jadikan hujah. Kemungkinan Imam Malik buat cuma apa? Malas, okeylah. Tu paling teruk, malas ataupun apa? Sakit. Kalau sakit tak ada apa-apa. Ataupun mungkin nak terangkan bahawa ni tak wajib, boleh juga. Selagi dia tak kata macam ginilah sunnah Nabi SAW bila kita solat, maka kita tak jadikan dia hujah. Hatta kalau dia cakap pun dan dia bersalahan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita tinggalkan pendapat orang lain, kita ambil hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah, sebagaimana kata Ibn Abdul Bar, ini pendapat Imam Malik juga. Dan walam yahki Ibnul Munzir wa ghairuhu an Malik ghairahu. Ibnul Munzir, pengarang kitab yang besar-besar tentang khilaf para ulama fuqaha dan juga orang-orang lain, mereka tak ada sebutkan pendapat selain daripada pendapat tadi, daripada Imam Malik. Bahawa Imam Malik hanya ada satu pendapat, letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Wa ruya an Malik al-irsal, dan diriwayatkan daripada Imam Malik al-irsal, maknanya lepaskan tangan aja. Wa sara ilaihi aktsaru ashabihi, dan kebanyakan pengikut mazhabnya berpendapat demikian. Ini satu perkara yang pelik. Yang sahih daripada imam lain, pengikut semua buat benda lah lain. Ini macam mazhab kita lah masalah sampai ke ataupun sampai pahala bacaan Al-Quran Al-Fatihah kepada orang dah mati ke tidak. Imam dah tentu cakap tak sah, tak sampai tau. Baik, ini sah dan nyata, betul-betul jelas. Tapi awak dapati bahawa pengikut yang kata dia ikut mazhab Syafi'i, semua tak ikut. Bukan tak semua lah, kebanyakannya tak ikut. Yang pelik ni.
Jadi sebab apa mereka ikut mazhabnya. Mazhab diorang maksudkan mazhab adalah apa? Yang telah dibukukan, yang dibukukan oleh siapa? Oleh ulama-ulama mazhab, pengikut-pengikut imam. Kalau kita kata inilah pendapat Imam Syafi'i, terus direct kepada apa? Kepada imam. Dan kalau dia pendapat dia, sepatutnya mazhab dia kan. Tapi mereka ada istilah lain. Kalau mazhab ni tak mestinya pendapat si imam. Kadang-kadang dia pendapat orang lain dalam mazhab. Jadi itulah penerangan tentang hadis ini. Nampaknya macam mudah kalau kita lihat Subulus Salam karangan San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau mengambil tak hadis ini? Beliau mengambil hadis ini. Zahirnya pada dia sahih ke tak sahih hadis ni? Zahirnya pada dia sahih. Dia tak sebut pun sedikit tentang permasalahan sanadnya. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab lain, kita akan dapati bahawa sanad ini sangat bermasalah. Atau hadis ini sangat bermasalah. Bukan bermasalah aja, sangat bermasalah. Nah, kita ada lagi 5 minit untuk menerangkan sedikit secara umum apakah permasalahan hadis ini. Jadi riwayat ini dikeluarkan dalam Ibnu Khuzaimah dengan jalurnya sampai kepada Mu'ammal. Baik. Daripada Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim bin Kulayb, Ibn Shihab, dari bapanya, dari Wa'il Ibn Hujr. Jadi itu sanadnya. Daripada Mu'ammal Ibn Ismail, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim bin Kulayb, daripada bapanya, dari Wa'il bin Hujr. Kita tuliskan hadis ini. Tulis bahasa Arab boleh tak? Mu'ammal bin Ismail daripada Ats-Tsauri, dari Asim bin Kulayb bin Shihab, daripada bapanya, dari Wa'il. Sanad dia. Ini dia sanad dia. Ini yang dalam Ibnu Khuzaimah, dalam Abu Dawud. Yang tadi disebutkan satu lagi kan, dalam Abu Dawud dan An-Nasa'i, tak silap saya. Ibnu Majah. Asim bin Kulayb. Okey. Mu'ammal. Belakang ni kita tak payah nak tengok lah. Semua daripada sampai dekat sini. Ni sanadnya. Okey. Jadi mereka kata ada permasalahan kepada perawi ini. Ada permasalahan pada perawi ini. Dan semua nanti lepas tu akan berhenti dekat sini. Semua hadis ni, sanad dia banyak, jalur dia banyak. Baik. Tapi semua nanti akan sampai dekat sini. Jadi Mu'ammal bin Ismail ni diperselisihkan. Apakah beliau ini thiqah, boleh diterima riwayatnya, ataupun dia dhaif, ditolak riwayatnya. Jadi itu satu masalah. Apa masalah dia? Ada khilaf tentang perawi. Jadi kalau fikih kita ada khilaf kan tentang hukum pemahaman. Kalau dalam hadis, mereka ada khilaf tentang perawi. So ada kata perawi ni thiqah, dipercayai. Ada kata perawi ni tak, dhaif. Jadi kalau siapa kata thiqah, dipercayai, diorang kan kata apa? Hadis ni sahih lah. Kalau itu je permasalahan dia. Dan kalau mereka kata, oh perawi ini dhaif, mereka kata hadis ni dhaif. Lepas tu bila masuk fikir dia pula, kalau hadis ini sahih, sunnah bila solat,
Bila baca Allah Akbar, angkat tangan sampai kat bahu ke telinga. Lepas tu letakkan tangan kanan atas tangan kiri atas dada. Kalau hadis ni tak sahih, maknanya angkat tangan aja lah. Tapi sebelum itu saya nak terangkan. Isu kita ni bukan masalah bukan pasal letak tangan. Isunya bukan pasal letak ataupun kita tukar. Orang namakan dia sedekap, saya pun pakai sedekap. Pasal dia satu kalimat. Sedekap semua faham tak tangan kanan atas tangan kiri, tak kira genggam ke tak genggam. Tak kira dekat sini ke dekat lengan. Just sedekap aja. Jadi isu sedekap ni tak ada masalah. Semua ulama tadi kita dah terangkan pakai pendapat ini. Semua Ahlussunnah wal Jamaah pakai pendapat ini. Hatta Abu Hanifah. Cuma posisi dia je. Posisi sedekap ni letak kat mana. Jadi yang dalam riwayat ni atas dada. Jadi isunya adalah atas dada ni sahih ke tidak. Riwayat yang ini, yang dibaca ni kita ni ada apa? Ala sadrihi. Tetapi kita ada riwayat lain, tak ada ala sadrihi, tak ada atas dada. Yang atas dada ni dia, riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah dengan jalur Muhammad bin Ismail daripada Thawri, seterusnya adanya tambahan atas dada. Jadi isunya apakah tambahan ini sahih ataupun tidak. Permasalahan hadis. Sebelum tu saya nak terangkan hadis-hadis yang sahih pula, yang tak ada khilaf di kalangan ulama hadis bahawa dia sahih. Yang pertama adalah hadis dalam sahih Muslim. Muslim sahih tak? Sahih Muslim? Sahih, okay. Alhamdulillah. Jadi begitu juga daripada Nabi SAW bila solat, dia dah angkat tangan dia. Lepas tu thumma tahafa bi thawbihi. Kemudian beliau akan berselimut dengan pakaiannya. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi kemudian Nabi SAW akan letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Ini sahih. Yang ini selesai. Ini bab sedekap. Kanan atas kiri. Mana dia? Falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawb thumma rafa'ahuma. Apabila Nabi nak rukuk, Nabi akan keluarkan dua tangannya daripada pakaian itu, kemudian beliau angkat tangan sampai akhir hadis tersebut. Hadis ni dalam sahih Muslim. Jadi ni permasalahan apa ni? Mengangkat sedekap ni tak ada masalah. Tapi ada tak kat situ atas dada ke, bawah dada ke, atas perut ke? Tak ada. Cuma dalam baju. Dalam baju. Bukan maknanya itu sunnah kita kena pakai baju spare, kita kena apa ni? Masuk dalam baju. Nabi SAW solat demikian, kalau dia pakai selendang ke ataupun mungkin musim sejuk ke. Baik. Yang penting bila Nabi SAW nak angkat tangan, dia keluarkan, lepas tu dia angkat tangan. Jadi hadis ni sahih. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari, kali ini daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih ke tak? Sahih Apa kata Sahal bin Sa'ad? Ini seorang sahabat. Adalah orang ramai diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya ke atas lengan kirinya. Zira' maknanya apa? Lengan. Dalam solat. Berkata Abu Hazim, perawi daripada beliau, aku tak tahu melainkan dia mengangkatnya kepada Nabi SAW. Maknanya yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Jadi sebab tu Imam Bukhari masukkan dia sebagai hadis yang sahih, yang marfu'. Baik, jadi letak tangan bab sedekap ni ada. Dan bahkan dalam Sahih Bukhari, yang sahih ni apa dia? Letak sampai dekat atas lengan. Zahirnya setengah lengan ke, 3/4 lengan ke, full lengan. Full lengan pun sama lah, sampai kat sini.
Okey, awak boleh try letakkan agak-agak kat mana lepas tu? Atas dada ke, bawah dada ke, atau bawah pusat? Nah, agak-agak dada sikit, bawah sikit. Lebih kurang gitu. Pasal kalau tak, mesti terlepas punya awak punya tangan. Saya pernah try juga. Tak boleh lah, mesti tak boleh. Jadi mesti apa ni? Mesti dekat dengan dada. Dekat dengan dada. Jadi ini dua hadis yang sahih. Cuma hadis kita ni terus direct atas dada. Yang tadi kita cuma dapat bila kita praktikkan dia. Yang ini terus ada nas atas dada. Okey. So kalau kita atas lengan ke, setakat kat pergelangan aja pun dia naikkan sampai atas dada, macam mana kita lihat orang lakukan. Jadi kita nak check lah hadis ini sahih ataupun tak sahih. Kita akan sambung lepas salat Isya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man nabiyya ba'da. Ada soalan di sini. Takut tak sempat kita nak jawab. Kita baca dan kita cuba jawab dengan ringkas. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kita telah maklum bahawa mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti buat kosmetik surgery, mengkerintingkan rambut, menghitamkan rambut, menampalkan rambut palsu ke atas kepala yang botak dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, apa hukum makan pil atau ubat yang pengeluarnya mendakwa? Mengikut researchnya, boleh buat kepala yang botak tumbuh rambut seperti sedia kala. Jadi kita katakan dia makan pil, dia tak tampal rambut, dan dia tak buat perkara-perkara yang lain lah. Jadi makan pil maknanya satu jenis ikhtiar perubatan. Sama seperti kita makan pil untuk perkara lain. Jadi tak mesti keluar, mungkin keluar, mungkin tak keluar. Mesti ke keluar rambutnya? Okey. Jangan keluar rambut kat tempat lain sudah. Baik, selagi tak ada kemudaratan daripada makan pil tersebut. Contohnya tak ketahuan bahawa adanya side effect memudaratkan. Kalau side effect sikit-sikit mungkin tak apa, tapi kalau side effect yang memudaratkan sangat jelas. Baik, nanti rambut keluar kat rambut, nanti rambut lain pula tak ada. Contohnya janggut pula gugur, naik kat rambut, naik kat kepala. Contohnya lah, tak ada apa-apa seperti itu. Kita masuk ikhtiar medikasi ya. Jadi ini insya-Allah dibenarkan. Baik. Dan tentulah niat tu semuanya kena betul lah. Niatnya bukan nak berbangga-bangga dengan rambut yang lebat, yang hitam legam dan sebagainya. Lagi-lagi orang-orang perempuan macam mana pun cantik dia untuk suami dia lah. Kalau dia tetap kena tutup rambutnya, tutup auratnya. Lagi tak ada apa-apa perkara yang haram. Kita katakan ni tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Baik. Kalau tak ada pil pun tak apa, kita boleh doa tiap-tiap solat kita doa apa? Allah tumbuhkanlah rambut aku, boleh, tak ada hal. Ingat tak cerita 3 orang tu yang diuji oleh Allah? Allah turunkan malaikat, satu orang buta, satu orang sopak, satu orang akra', orang yang botak kepalanya. Jadi malaikat tu pura-pura jadi orang miskin. Jadi minta bantuan dari Ibn Sabil. Jadi ada yang botak dan yang sopak tu. Yang botak, yang sopak tu enggan membantunya. Dia kata, ni harta aku ni semua adalah daripada aku, bukan daripada Allah SWT. Warithu kabiran an kabir. Baik. Aku banyak lagi perbelanjaan, kata dia. Kemudian apa yang berlaku? Bila pada yang si buta tu, dia kata, ambillah mana yang kau hendak, tinggalkanlah mana yang kau hendaki. Kemudian malaikat kata, aku ni datang sebagai ujian bagi kamu semuanya. Allah telah mengampunkan kau dan Allah telah benci kepada 2 temanmu, yakni yang botak dan yang sopak. Cuma sebelum itu kisah dia, bila malaikat tu tawarkan, apakah yang paling kau hendak, aku boleh doakanlah, kira kan. Jadi yang buta minta dikembalikan penglihatannya supaya kau melihat ciptaan Allah. Yang si sopak tu pun kata, aku nak kulit yang baik, orang suka, warna yang cantik. Kemudian yang si botak pun sama juga, aku inginkan rambut. Jadi maknanya boleh kita minta
minta kembalikan rambut kita, tak ada masalah. Baik, kita kembali kepada pembahasan hadis tadi. Telah kita terangkan bahawa daripada sudut lafaz hadis ini, kita ada lafaz yang sahih daripada Bukhari, daripada Al-Muslim, daripada Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW akan meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Dan dalam lafaz Al-Bukhari, kita dapati letakkan tangan kanannya atas lengan kirinya. Dan dalam riwayat kita ni, Ibn Khuzaimah, adanya letak tangan atas pergelangan dan lengan. Ala-Rusli was-Sa'id. Ya. Baik, cuma tambahan. Ala sadrihi ada permasalahan. Ala sadrihi adanya permasalahan itu di atas dadanya. Kemudian di sana ada riwayat yang lemah berkaitan dengan tempat posisi meletak tangan ini, iaitu di bawah pusat. Ada riwayat yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, di mana Nabi SAW perintahkan untuk letakkan tangan kanan atas tangan kiri tahta sutra atau tahta surrah, di bawah pusat. Pusat tu pusat. Jadi letak bawah pusat. Nah, dah hampir kepada kemaluan. Bukan atas pusat. Bukan fauqa dan bukan atas. Dia lagi sikit perut lah. Tak, ni bawah pusat. Bagaimana kita lihat mereka solat. Jadi apakah dalil mereka? Kalau kita nak tahu, dalilnya adalah hadis. Bukannya karangan Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, tapi mereka bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dan mereka i'tiqadkan bahawa hadis itu sahih lah. Jadi mereka jadikan hujah. Ini semualah ulama-ulama sunnah belaka. Baik. Tetapi permasalahannya ada perawi yang disepakati lemah. Yang ada penyakit lain. Adanya Al-Wasiti, Abdul Rahman bin Al-Wasiti. Lebih kurang itu maknanya, namanya. Dan beliau ini dilemahkan oleh ulama-ulama hadis keseluruhannya. Dan mereka mendhaifkan hadis ini. Jadi hadis letakkan tangan kanan atas tangan kiri atas pusat itu hadis yang lemah. Jadi kita tak ada hadis lain tentang posisi letak tangan ini kecuali hadis ini, iaitu di atas dada. Kalau sahih hadis ini, maka itulah tempatnya yang sunnah, bukan di bawah pusat atau tempat lain. Kalau tidak sahih, maka tidak adalah tempat tertentu yang mana kita letakkan tangan kita ketika kita bersedekah. Asalkan kita letak tangan atas tangan kanan atas tangan kiri sampai lengan, lebih kurang atas dada gitu atau bawah sikit, maka itulah tempatnya. Baik, jadi kita dah jelaskan tentang lafaz-lafaz hadis. Cuma masalahnya atas dada ni diriwayatkan oleh perawi inilah. Ini riwayat pertama, Mu'ammal ibn Ismail daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Asim bin Kulayb ibn Shihab, daripada bapanya, daripada Wa'il. Baik. Jadi saya dah terangkan tadi bahawa mereka membahaskan tentang perawi ini, muridnya Ats-Tsauri, Mu'ammal bin Ismail. Jadi beliau ini diperselisihkan. Maka kita baca apa yang disebutkan oleh ulama jarah wa ta'dil berkaitan dengan beliau. Ada yang mensiqahkannya. Siapa yang mensiqahkannya? Yahya ibn Ma'in. Ibn Ma'in kata dia siqah. Dan berkata pula Abu Hatim saduq, syadidun fis sunnah, sangat keras berpegang pada sunnah lagi. Tapi kathirul khata', banyak salah. Tapi banyak salah ni masih lagi dalam kategori saduq. Saduq maknanya hadisnya hasan. Hasan. Kalau hadis tu tak salah, dia dah hadis sahih. Dan kalau siqah mengikut kata Ibn Ma'in, dia pun sahih hadisnya. Baik, itu yang kita jumpa tentang ulama jarah wa ta'dil yang membaguskannya. Tapi di sana ada ulama-ulama yang melemahkannya. Kata Imam Al-Bukhari, munkarul hadis. Seorang yang munkarul hadis. Itu dah jadi sifat baginya. Kalau bawa hadis, hadis dia mesti bersalahan. Apa nama munkarul hadis? Hadis dia mesti bersalahan dengan perawi-perawi thiqat yang lain. Bukan munkarul hadis, dia bawa hadis tentang mungkar-mungkar, perkara mungkar. Minum arak lah, judi. Tak. Maknanya dia punya riwayat bagus. Tapi apa ni? Yang ni maknanya bagus, tapi selalu bersalahan dengan apa yang dibawa oleh orang thiqat yang lain. Ada tambah sana, ada kurang sini. Baik. Menunjukkan apa? Kalau munkarul hadis ada dua keadaan. Satu, lemah pada hafalan. Satu, sengaja. Kalau dia dapati sengaja bawa-bawa riwayat yang bukan-bukan ni, dia
tentu sekali tertolak. Tapi munkarul hadis ni sangat lemah. Lagi-lagi kalau Imam Bukhari yang cakap. Dan berkata pula Al-Ajuri, aku telah bertanya Abu Daud, gurunya Abu Daud, tentang Muammal bin Ismail ini, fa'azzamahu wa rafa'a min sya'nihi. Dia telah mengagungkannya, maknanya telah membaguskannya, mengangkatkan kedudukannya. Illa annahu yahimu fi syai'. Tetapi beliau ini ada waham dalam perkara, dalam beberapa perkara. Jadi dia okey daripada sudut ain semua sunnah apa semuanya, tapi dia dalam riwayat ada waham sikit. Macam tadilah, yang tadi ni waham sikit, yang tadi salah banyak. Dan berkata Imam As-Saji, saduq dipercayai kathirul khata' walau awham yatulu dhikruha. Saduq tapi banyak salah dan dia banyak waham. Dan panjang kalau nak cerita. Tu Mak Najara tadi, kalau dah panjang banyak nak cerita ni, banyaklah juga. Wa qala Daraqutni thiqah kathirul khata'. Daraqutni kata dia thiqah. Thiqah ni dah kira hadis sahih tapi banyak salahnya. Jadi kalau tak sahih dia hasan. Kalau hadis tu salah, memanglah dhaif. Jadi ini adalah perkara berkaitan dengan Muammal bin Ismail. Sebab itu kalau sekadar lihat perawi ini saja, kalau siapa nak ambil pendapat yang menthiqahkannya, mereka kata hadis ni sahih lah. Tentu sekali mereka lihat jalur-jalur lain. Tetapi kita ada permasalahan lain. Kita dapati bahawa riwayat ini maknanya riwayat daripada sahabat Wa'il ni. Okay. Kita ada ramai murid Imam Thawri yang riwayatkan hadis ini. Baik, jadi ini satu. Sini saya nak tulis bahasa Melayu pula lah. Ini Abdul Wahid Ibn Ziyad. Kita ada Syu'bah. Ni imam ni. Yang keempat, kita ada Zuhair. Ini juga imam. Kemudian kita ada Zaidah bin Qudamah. Ini imam sunnah. Baik, kita ada Abdullah bin Idris. Ada lagi tak? Ada. Kita ada yang ketujuh, Bishr. Bishr bin Al-Mufaddal. Yang ke-8, kita ada Muhammad bin Fudail. Okey, kita ada perawi-perawi ini. Semuanya adalah murid kepada Imam As-Thawri. Tetapi yang riwayatkan atas dada ni cuma siapa? Cuma dia seorang. Yang lain ni semuanya ni riwayat atas tangan kanan, atas tangan kiri tanpa apa? Tanpa tambahan atas dada. Berapa ramai ini sekarang? Semua sekali 9 lah. 8, sorry 8. Jadi daripada 8, 7 kata tak ada atas dada. Dia tak riwayatkan atas dada, seorang aja tambahan. Dan daripada kedudukan perawi ni Syu'bah, Imam, Zuhair, Zaidah bin Qudamah, Abdullah bin Idris, ini semua nama-nama ni adalah perawi-perawi dalam Bukhari dan Muslim. Muammal bin Ismail diperselisihkan. Kebanyakan ulama' kata dia lemah ke? Kebanyakan ulama' kata dia bagus? Kebanyakan ulama' kata dia lemah. Kalau kata dia thiqah pun, kata dia banyak salah, banyak waham, banyak sangat sampai nak ceritakan panjang lebar. Baik, jadi dia problem. Dia ada permasalahan. Kita katakan kalau dia seorang aja pun dah ada masalah. Kalau dengan ini banyak ni,
Banyak orang riwayat daripada Thawri lagi hebat. Macam kat sini, ramai yang riwayat daripada saya tanpa atas dada. Tapi ada seorang kat belakang sana duduk. Jarang-jarang datang. Selalu banyak tidur je. Tahu-tahu je dia riwayat. Ustaz kata, ala sadar, atas dada. Macam mana nak terima ke tidak? Lepas tu dia pun belum hafalan dia boleh tahan juga. Saya lupa-lupa nak bawa handphone, nak bawa pen lupa, bawa buku lupa je kan. Saya lupa je. Tapi dipercayai lah. Jadi kalau kita lihat, saya nak kasihkan logik ni. Ulama hadis pakai logik ni. Ini adalah dalil qarinah bahawa tambahan ni, ziyadah ni adalah syazah. Tambahan ni dinamakan syaz. Syaz maknanya apa? Bersalahan. Ni kita katakan syaz ni, kalau perawi ni siqah lah. Perawi siqah mempunyai riwayat tambahan yang bersalahan dengan siqah-siqah yang lain. Kalau dia lemah, kita tak panggil syaz, kita panggil ini adalah riwayat mungkar. Jadi kita ambil yang level rendah, kita kata yang bagus, taruhlah dia siqah pun. Perawi-perawi lain siqah juga, lagi siqah dan lagi ramai. Mereka tak buat tambahan. Takkan kau hafal, diorang tak hafal. Seperti Syu'bah ni semua ulama Kufah. Jadi riwayat ini syaz. Dan riwayat syaz apa hukum ya? Hadis dhaif. Kira syaz, kira salah. Maknanya dia bukan pembohong, dia salah. Dia tertambah. Okey. Itu satu permasalahan. Kemudian ada pula yang mengatakan sebenarnya ada riwayat lain yang boleh tolong dia. Jadi riwayat ini daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Al-Thawri juga. Tapi kali ini dari apa? Dari Qubaisah. So, Qabisah ibn Al-Hulb an abihi. Baik. Dan kat sini ada tambahan. Ada tambahan, tulis Melayu je. Atas dada. Jadi ini sama dengan riwayat Wa'il ni. Jadi orang kalau lihat, rupa-rupanya riwayat atas dada bukan dia seorang. Ada orang lain riwayatkan dia. Dan kali ini Yahya bin Sa'id daripada Al-Thawri. Jadi sama juga. Ini awak boleh jadikan nombor 9. Ni boleh jadikan nombor 9. Cuma kita tak jadikan dia sama hadis. Nak tahu kenapa? Sebab lepas Thawri dah lain orang. Ni daripada Hulb. Daripada bapanya. Okey. Yahya bin Sa'id imam. Dia lagi bagus daripada ni. In fact, Yahya bin Sa'id hebat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Setanding dengan imam-imam tadi. Jadi kalau mu'amal salah, kalau mu'amal lemah, Yahya bin Sa'id kuat. Jadi patutnya dia boleh sokong, dia boleh kuatkan riwayat dia. Jadi sekarang kalau tadi 1 lawan 7, sekarang 2 lawan 7. Sebab itu Syekh Albani rahimahullah ta'ala gunakan riwayat ni untuk hasankan, untuk kuatkan riwayat ini. Tak semua daripada Al-Thawri. Baik. Tapi sebenarnya riwayat ini ada satu masalah lain. Kita ada penyakit pada sanad lain. Kita ada penyakit pada Qubaisah ni. Apa penyakit dia? Dia ada jahalah. Ada penyakit majhul. Dan satu lagi saya silap. Tak ada kurang satu sanad ni. Satu perawi. Ani Thawri. Kita turun lah An Simak. Okey. Daripada Thawri, daripada Simak, baru naik balik An Qabisah Ibnul Hulb. Simak pun problem juga. Walaupun dia ada dalam Sahih Muslim.
Tapi tak teruknya qabisah. Okey. Qabisah ni apa penyakit dia? Majhulul ain. Majhulul ain maknanya nama kita tahu. Bapak dia pun kita tahu, tinggal kat mana semua kita tahu. Tapi majhulul ain riwayat dia sikit sangat. Hanya satu orang je riwayat daripada dia, iaitu Simak aja riwayatkan daripada dia. Dia tak ada hadis lain. Dan dia tidak difiqahkan oleh siapa-siapa. Jadi perawinya sikit sangat riwayat. Jadi murid-murid pun tak ada riwayatkan daripada dia. Menunjukkan bahawa dia sikit riwayat, maknanya kita tak tahu dia macam mana. Biasanya orang macam gini, kalau ada dalam hadis, dia lemah. Kalau ada dalam hadis ini biasanya lemah. Kemudian kita katakan, macam mana pun, tetap. Sekarang kalau ni dua tadi, tetap majoritinya apa? Meriwayatkan dengan tanpa atas dada. Dan mereka dapati Yahya bin Sa'id ini pun pernah ada kes. Mereka keluarkan riwayat-riwayat dia, ada kes. Dia pun ada waham, tersilap. Dalam beberapa riwayat, dia pun ada tersilap juga. Walaupun dia imam. Faham? Okey. Kemudian ada riwayat yang ketiga. Yang juga ada atas dada ni. Ini dalam Al-Baihaqi, sanad dia macam ini. Daripada Muhammad bin Hujur. Saya ni tak mau tengok lagi ni Muhammad bin Hujrin dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari Ammi Sa'id ibn Abdul Jabbar an abihi an Wa'il ibn Hujr. Ini pun ada tambahan atas dada. Ini pun ada tambahan atas dada. Dan ini kali ini sama juga daripada Wa'il. Ikutkan kira daripada sumber yang sama. Cuma jalur nak sampai ke situ bukan daripada Imam Al-Thawri. Baik. Lafaz dia ada lain sikit tapi kat belakang dia tetap ada Al-Sadr. Jadi ini pun lemah. Sebabnya perawi Muhammad bin Hujur ini. Imam Az-Zahabi kata apa? Dia ada banyak kemungkaran. Lahu manakir. Dia ada banyak hadis mungkar. Hadis mungkar maknanya menyalahi perawi thiqat yang lain. Mungkin ni salah satu daripadanya. Okey. Dan pakciknya dia riwayat daripada pakciknya Sa'id bin Abdul Jabbar pula permasalah kata Imam Ibn Hajar, beliau ni dhaif. Ini dalam Takrib. Jadi ada dua penyakit, ni lah satu, ini satu, dan mereka dua ni riwayatkan yang atas dada. Bagi mereka yang kata okey, ini lemah, yang di sini lemah, tapi dia bukan seorang. Dia ada kawan dengan Muhammad bin Ismail, dia ada kawan dengan tadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi kalau kumpul-kumpulkan bolehlah naik jadi hadis hasan li ghairihi. Itu sebagian ulama kata. Baik, ada lagi satu riwayat.
Kali ini dia hadis mursal daripada Tawus. Ada dalam riwayat Abu Dawud. Ada riwayat daripada Abu Taubah, dari Al-Haytham, baik, dari Thawr, dari Sulaiman bin Musa, dari Tawus. Daripada Tawus. Terus sampai kepada Nabi SAW, letak tangan atas dada juga. Tapi Tawus ni tabi'in. Tabi'in maknanya dia nampak Nabi tak? Dia tak jumpa Nabi, dia cuma jumpa sahabat. Tapi Tawus ni tabi'in besar. Tabi'in besar maknanya senior. Dia jumpa ramai sahabat. Kebanyakan riwayatnya daripada sahabat belaka ulama di Yaman. Jadi mursal macam gini, kalau sahih sampai pada dia, ada kekuatannya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia boleh ambil mursal macam gini. Nak ikutkan terputus kan antara dia dengan Nabi SAW. Ada irsal. Tapi kalau dia daripada tabi'in besar, mereka ambil. Ini lagi besar daripada Sa'id ibn Musayyab sebenarnya. Tetapi sanad sampai kepada Tawus ni. Sampai kepada Tawus ni, ada beberapa masalah. Yang tadi irsal lah. Satu lagi ni Haytham. Haytham bin Humaid. Baik. Beliau telah didaifkan oleh siapa? Ali bin, ada seorang ulama hadis, Ali bin Mushir. Ni orang di zamannya. Kemudian kita ada masalah pada Sulaiman bin Musa. Ni dia perselisihkan juga. Imam Bukhari ada cakap pasal dia. Imam Nasa'i pun ada cakap pasal dia. Kata Imam An-Nasa'i, ahadul fuqaha wa laysa bil qawiyyi fil hadis. Dia salah seorang daripada fuqaha, tapi dia tak kuat dalam hadis. Jadi ni katanya Imam An-Nasa'i. Dan kata Abu Hatim, mahalluhu sidq. Dia adalah jujurlah. Wa fi hadithihi ba'dul ittirab. Tapi dalam hadisnya ada beberapa kegoncangan. Jadi mereka ada kritik. Ibnu Ma'in kata dia thiqah. Ni kritik lah. Kita ada Bukhari, Nasa'i, kita ada Abu Hatim yang kritik. Kita ada 6. Yang kata dia thiqah, Yahya bin Ma'in. Kata dia thiqah. Yahya bin Ma'in dan Duhaim. Baik, kedua mereka ni kata beliau ni thiqah. Jadi ada khilaf di kalangan ulama tentang Sulaiman bin Musa. Jadi tak juga betul-betul punya solid juga kita katakan daripada sudut riwayat. Jadi kalaulah kita dah nampak ni riwayat-riwayat ini campur pula dengan sahih, hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi letakkan tangan atas lengan kiri, ya kan? Dan kalau kita buat hampir-hampir dekat apa? Kat dada lah ataupun atas dada pun. Jadi walaupun lemah, walaupun nampak macam syaz, dari sudut maknanya apa? Nampak sahih. Dari sudut maknanya nampak sahih. Sebab tu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bila dia datangkan pembahasan ini, dia bawakan riwayat-riwayat ini. Dia kata daripada sudut hadis taklah sahih sangat. Tak sahih lah. Kita katakan riwayat atas dada ni. Yang dalam Ibnu Khuzaimah, Abu Daud dan Ibnu Majah tadi. Tetapi, kata beliau, lagi bagus beramal dengan hadis yang tak berapa sahih ini daripada beramal dengan yang lain. Iaitu bawah pusat. Sebab bawah pusat confirm lemah. Yang atas dada ni, taruhlah lemah syaz, ada perbahasan. Kalau sahih ni, maknanya kalau kita kata kalau lah,
Mungkin sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sahih lah, tambahan atas dada. Dan daripada sudut praktikalnya, daripada hadis yang sahih yang lain, ia menunjukkan kepada atas dada ataupun bawah sedikit sahaja. Ini juga tambahan daripada Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Of course, dia dah sahihkan hadis ini. Dan dia bahaskan panjang lebar. Lebih kurang inilah dia, hujah-hujah dia. Dan beliau tambahkan dan kuatkan, dia kuatkan dengan riwayat Nabi SAW letakkan atas lengan dan atas dada. Ada dua riwayat, satu letak saja, satu qabadah. Dia apa ni? Genggam. Ada yang mengatakan letak tu maknanya genggam. Ada yang mengatakan kadang-kadang. Biasalah, kadang-kadang letak, kadang-kadang genggam. Sebab letak je pun boleh terjatuh tu lah. Tak ada balance. Kalau genggam boleh tahan sikit. Sekali-sekali genggam, sekali letak pun boleh lah juga. Tak ada masalah. Kalau nak hybrid kan macam mana? Ada letak pun tidak, genggam pun tidak. Sebagian ulama' kata tak boleh macam tu sebab tak ada riwayat. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada permasalahan ini? Daripada sudut hadis kita belajar, memang bolehnya hadis lemah yang tak lemah sangat, boleh apa ni? Dikuatkan dengan hadis yang lemah lain. Hadis lemah tapi tak lemah sangat. Dan daripada sudut riwayat kita dapati bukan satu hadis, kita ada beberapa hadis. 1, 2 tadi yang kita padam. 3 hadis mursal ni. Semua ni adalah riwayat-riwayat yang lemah belaka. Kalau kita cakap dia lemah lah. Tetapi dia boleh apa? Dia boleh saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Itu pendapat. Sebab itu ulama-ulama yang berpegang kepada riwayat ini ataupun kepada kesahihan ini, pendapat ini, mereka kata sunnahnya adalah letak atas dada. Syekh Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain lagi. Boleh? Nah, tapi daripada sudut satu lagi kaedah hadis lain, mereka kata hadis tu kalau syadz, dia bukan lemah sikit, dia lemah banyak. Syadz ni lemah sikit ke lemah banyak? Lemah banyak. In fact, syadz ni hadis yang khata', yang salah. Hadis salah. Sebab apa? Satu orang riwayat macam itu, lepas tu ada 7 orang riwayat lain, menunjukkan dia ni salah. Dia salah bawa. Maka salah bawa maknanya dia tertambah. Dia tertambah. Habis yang Yahya bin Sa'id pun sama juga. Dia tertambah. Possible. Itu satu possibility. Dan kalau syadz maknanya khata'. Dan kalau itulah natijahnya tak ada hadis yang sahih berkenaan dengan posisi letak tangan itu. So, kita katakan apa? Yang sahih, buat je lah yang sahih. Letak tangan kanan, tangan kiri. Lebih kurang dekat atas, dada bawah sikit, apa semua. Tapi tak adalah sampai bawah pusat. Baik, itu berkaitan dengan masalah hadis. Berkaitan dengan pendapat ulama' pula, kita dapati mazhab Syafi'i beramal dengan hadis ini. Mazhab Syafi'i beramal dengan hadis ini. Imam Nawawi antara ulama hadis Syafi'i yang mensahihkan hadis ini. Cuma sebagaimana kita baca tadi, dia kata apa, letaknya betul-betul exactly atas dada, apa portion ke center? Tak, dia kata apa? Bawah sikit. Tahta sadrihi bagian bawah sikit. Dia tak cakap, tapi dia gunakan hadis ni berdasarkan kepada hadis ni. Mazhab Maliki, kita dah katakan apa dia? Tak ada sedekap pun tidak. Sedekap pun tak ada. Tapi Imam Malik bersedekap. Kat mana letaknya saya terlupa. Salah satu riwayat yang saya ingat, dia pun sama juga macam mazhab Syafi'i. Yang ni atas dada juga. Dan kita ada mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi semua orang tahu bawah pusat sebab hadis dia tu, dan kita tahu hadis tu mungkar, hadis tu sangat dhaif. Dan kita ada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni dia bebas. Dia kata tak ada hadis yang sahih. Dia tak cakap lah tak ada hadis yang sahih. Dia kata nak letak mana-mana pun boleh. Tapi kebanyakan dia letak atas pusat ataupun bawah pusat. Bawah pusat ke atas pusat, fauqa surah, atas pusat sikit. Itu tempatnya untuk mazhab Hanbali rahimallahu ta'ala. Begitulah Imam Tirmizi bila dia bawakan hadis ni, dia kata wal amal ala zalika, dan itulah amalannya ulama-ulama salaf. Mereka ada yang kata letak atas dada, ada kata letak bawah, ada letak bawah pusat. Jadi dia kata itu bebas. Sebab tu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita kalau dah faham hujahnya, tak seharusnya kita berkeras nak menyalahkan semua orang yang tak sependapat dengan kita.
Inilah satu khilaf yang wasi', yang luas. Boleh? Dalil dia tak begitu jelas. Jangan sampai masalah macam ini kita boleh gaduh antara satu dengan yang lain. Cuma Syekh Utsaimin pilih yang mana? Dia kata yang lebih dekat dengan dalil, yang lagi bagus kita amalkan adalah di atas dada. Jadi kalau penat dah letak atas dada lama-lama sangat, solat tarawih panjang-panjang contohnya, bolehlah terturun sikit, tak ada masalah. Kadang-kadang krem. Dan kalau nak turunkan terus rest-rest gitu pun tak mengapa. Kemudian hikmah. Kenapa disyariatkan? Kenapa Nabi SAW solat bila diri letak tangan macam ni, dalam posisi macam ini? Maka mereka melihat daripada sudut lain pula. Mereka kata posisi ini adalah posisi yang nampaknya orang tu khusyuk, tunduk kepada di hadapannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sudut lain pula, tangan tu bila dah dapat kat dada, dia dah tak ada can nak nak garuk sana, garuk sini, ataupun nak macam-macam. Jadi dia lebih kuranglah daripada kemungkinan nak bermain-main dengan tangan lah, dengan jari, dengan apa-apa. Jadi dia nampak serius, nampak khusyuk. Dan mungkin itu membantu hatinya khusyuk. Ada apa-apa soalan? Tentang hadis ni tak ada apa bagaimana kalau saya masbuk solat jemaah, kemudian jemaah di sebelah kanan saya ikut masbuk. Namun selepas imam memberi salam, kita pun masbuk. Macam mana? Saya dah lah masbuk, kemudian orang sebelah kanan pun ikut masbuk. Lepas imam beri salam, kita pun masbuk. Okey, itu mungkin ada tambahan. Baik, tapi jemaah di sebelah kanan ini mengambil satu langkah ke belakang dan menepuk saya. Okey. Adakah harus saya mengimami solat tersebut? Sedangkan kami masuk pada rakaat kedua sama-sama. Daripada sudut hadis, ada tak Nabi pernah buat? Ada tak sahabat pernah buat? Maka jawabnya, setahu kita, apa yang kita baca, tidak ada. Bahkan kita ada sebaliknya. Nabi SAW pernah tak masbuk? Nabi kan imam, mana boleh masbuk? Tapi pernah satu kali Nabi SAW masbuk. Nabi ada urusan dekat satu tempat itu, nak damaikan antara dua kaum yang hampir nak bergaduh. Jadi Nabi terlambat balik solat. Dan Nabi dah wasiatkan lah, dah terangkan kepada Bilal, kalau aku lambat, panggillah fulan-fulan ni jadi imam. Tak silap saya dia Abdul Rahman Ibn Auf ke Abu Bakar ke, lupa saya. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Jadi bila Nabi sampai, rupa-rupanya jamaah dah start. Jadi Nabi dengan sahabat lagi satu tu pun masbuk lah. Jadi imam selesai salam, Nabi dan sahabat tu buat apa? Sambung aja solat tu, tak ada tepuk, tak ada pergi belakang. Jadi kata Syekh Masyhur As-Salman bila disyarahkan hadis ni, ini dalil tak adanya hal demikian. Tapi daripada sudut umum, kalau nak kias tentang berjamaah, anytime awak boleh apa ni? Awak boleh berimam dengan seorang lain, tak ada apa-apa pun. Anytime kita boleh berimam. Lepas solat, sebelum solat pun boleh kita mengimamkan seseorang lain. Dan kalau nak ambil umumnya pahala jamaah lagi afdal daripada pahala sendirian-sendirian. Jadi sekarang kita dulu dah geng masbuk, kita jemaah lah. Buat jemaah, kita jemaah sendiri. Tengah-tengah solat. Dan yang membezakan cuma niat saja. Maka kalau dari sudut qiyas, mereka katakan boleh. Jadi ini memang ada dalam kitab-kitab fuqaha. Dari sudut hadis tak ada. Tapi kita katakan lebih baik tak buat. Sebab apa? Apa keburukannya? Kalau orang tahu lambat masuk masjid pun nanti kita boleh main tepuk-tepuk. Nanti orang akan apa? Sungguh-sungguh nak segera pergi solat ke? Hege-hege. Nanti lama-lama sengaja. Dan ini dah tentu menyalahi sunnah Nabi SAW.
Yang kedua, kalau awak dah keluar daripada rumah dan niat nak solat jemaah, dapat pahala. Dapat satu rakaat, confirm dah kira dapat jemaah. Dapat satu rakaat. Ingat tak dulu kita baca, man adraka rakaatan atau rukuk ma'al imam faqad adraka solah. Siapa yang dapat satu rukuk, satu rakaat bersama imam, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan apa? Solat. Dan kalau kita cerita pasal solat jemaah, dapatlah. Sebab tu kalau solat Jumaat dapat satu rukuk, maknanya dia dah dapat apa? Dah dapat solat jemaah. Jadi dia tinggal tambah apa? Satu rakaat. Tapi kalau dia tak dapat rukuk bersama imam, tak dapat satu rakaat, lepas tu imam beri salam, dia tambah berapa rakaat? Dia tambah 4 rakaat. Sebab Jumaat dah tak dapat. Imam dah tak ada. Imam kat depan dah tak ada, right? Sekarang awak jadi imam, mana boleh? Boleh buat jemaah baru? Tak boleh. Awak sedang solat ni. Boleh tepuk-tepuk tak kat sini? Tak boleh. Jadi Jumaat hanya dengan imam. So kalau dah tak ada Jumaat, awak solat Zuhur. Balik kepada default. Kita ada perintah untuk solat Zuhur. Jadi pentingnya dapatnya rakaat. Dan kalau orang tu dah dapat rakaat, dapatlah solat berjemaah. Kenapa pula nak cari jemaah lagi? Satu itu dia lagi bagus. Lambat lagi bagus. Asal lambat lagi bagus. First dapat separuh rakaat, separuh solat dengan imam, separuh jemaah. Lepas tu dapat lagi satu jemaah lagi. Lepas tu datang lagi orang masbuk lagi kat belakang. Dia pun tepuk lagi. Dah habis, datang lagi satu. Buat bersambung-sambung sampai kat belakang masjid. Awak rasa ini ke berlaku zaman Nabi SAW? Tak ada lah. Solat sendiri je, tak apa. Dah niat, dah dapat lah insyaAllah. Kita bukan sengaja kan? Ke sengaja? Lambat-lambat? Kalau bukan sengaja, kan ada hadis Nabi SAW, man hamma bi hasanatin kutibat lahu hasanah. Siapa yang berazam nak buat satu kebaikan tapi tak dapat buat, maka akan ditulis sebagainya satu pahala. Alhamdulillah. Kalau dia dapat buat, dapat 10 pahala. Baik. Apa soalan kita ada? Ustaz, ada tak hadis Bukhari atau Muslim yang hadis lemah atau dhaif? Dalam Bukhari ada beberapa hadis. Dalam Muslim juga ada beberapa hadis. Maksud awak kitab lah. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Ada. Tapi kalau awak lihat yang dhaif tu memang bukan syaratnya. Bukan syarat Imam Bukhari, syarat Imam Muslim. Dia letak kat situ bukan sebagai induk, bukan sebagai kitab induk. Itu sebagai pentafsiran ke atau apa ke. Dia mu'allaq banyak. Kadang-kadang kenapa kita cakap lemah? Tak ada sanad pun. Dia kata qala Atiyah, qala Abu Hurairah. Macam tu je, qala Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar, tak ada sanad. Dan kalau hadis tak ada sanad, apa hukum dia? Dhaif lah. Memanglah mu'allaq. Baik. Tapi kalau awak nak katakan bahawa hadis induk dalam Bukhari, hadis induk dalam Muslim yang lemah, itu ada yang dipertikaikan oleh ulama. Maknanya ada ulama kata dia lemah. Seperti Imam Ad-Darqutni, dia kumpulkan hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim, lebih kurang dalam 100 hadis. Lepas tu dia kata bahawa hadis ni lemah. Dia terangkan kenapa lah. Baik, Imam Ad-Darqutni bukan sebarang orang. Tapi ulama hadis lain tak setuju dengan Ad-Darqutni. Jadi mereka jawab, Imam Nawawi jawab, Imam Ibnu Hajar jawab satu persatu. As best as they can lah, diorang boleh jawab. Tapi ada juga yang macam tak betul-betul boleh jawab lah. Jadi kalau daripada itu sikit je boleh kira dengan jari nak ikutkan. Boleh kira dengan jari betul-betul punya problem. Antaranya hadis Bukhari, hadis wali. Hadis wali, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi waliku, maka aku telah iklankan peperangan atasnya. Itu daripada sudut sanad memang problem. Yang dalam Bukhari ni. Kalau nak jadi sahih memang susah nak jadikan dia sahih. Tapi kalau cek dengan riwayat-riwayat lain, itu pun tak berapa sahih sangat. Macam ni jugalah lebih kurang. Barulah boleh katakan hadis ini hadis sahih. Tapi apa pun juga, kalau awak kata dia dhaif, Bukhari kata, Muslim kata dia sahih, siapa punya pendapat agak yang lagi unggul? Awak nak challenge macam mana? Siapa lagi hebat kalau nak ikutkan kehebatan? Bukhari dan Muslim. Sebab tu kata ulama, taruhlah betul-betul ada ulama yang kata dia dhaif, tapi dia lawan dengan pendapat Bukhari dan Muslim.
Jadi kalau ada pun tukul lima fihi, ada yang diperkatakan, dikritik, tapi sikit saja. Kalau keseluruhannya semua diterima oleh ummah. Yang kritik bukan umat kecil-kecil. Yang kritik ni cuma orang-orang special aja yang kritik. Jadi bagi mereka ijtihad kita tetap buka ruangnya. Tapi untuk mengatakan bahawa taklah, kita tak boleh cakap ni Sahih Al-Bukhari, tak boleh cakap ni Sahih Muslim. Lepas tu kita kena revise balik, kita kena check balik satu persatu hadis. Ini dah tak, ini dah melampau dah ni. Mentang-mentang dia jumpa 2-3 hadis yang lemah, lepas tu yang salah kan. Bukan lemah je, kadang salah. Dalam Sahih Muslim dah tentu-tentu riwayat tu salah. Sebab Nabi SAW nikah ketika muhrim, ada riwayat macam tu. Sedangkan memang ada masalah lah riwayat tu. Contoh je. 1-2 hadis lah macam gitu Tapi adakah disebabkan hal demikian awak revise balik, so awak tak boleh kata dia sahih? Ini dah melampau. Sebab umat setelah ditulisnya Bukhari Muslim dan tersebarnya di dalam negeri-negeri Islam, ulama dah baca, ulama telah menerimanya. Sebab tu dapat kata-kata talaqatul ummah bil qabul. Umat telah menerimanya. Baik. Dan ada permasalahan kalau ada orang bersumpah bahawa semua dalam Bukhari ni, semua dalam Sahih Bukhari Muslim ni sahih semua adakah batal sumpahnya ataupun tidak? Ulama kata tak apa, sumpah dia tetap sah. Sebab kita cerita pasal apa ni? Keseluruhan. Kita cerita pasal induk-induk ni, tak cerita pasal cabang-cabang buku tersebut. Satu lagi soalan. Salam Ustaz, adakah dalil atau hukum bila sedang azan di masjid? Satu lagi faedah, kitab Imam Daraqutni yang kritik dalam 100 hadis tu, dalam Bukhari dan Muslim, ia telah ditahqiqkan oleh Syekh Muqbil Al-Yamani rahimallahu ta'ala. Dan beliau juga telah telah cuba jawab lah berapa banyak hadis yang dia boleh. Salam Ustaz, adakah dalil atau hukum bila sedang azan di masjid kita terus ke saf hadapan tunggu iqamat, atau harus azan selesai baru boleh bergerak ke saf di hadapan? Kerana saya pernah ditegur oleh orang awam, apa pasal bila time azan tak nak pergi depan? Agaknya gitu. Azan ni untuk orang yang dalam masjid ke untuk orang yang luar masjid? Yang kat rumah, yang kat kedai, yang kat padang bola. Ini untuk orang yang kat luar masjid, suruh datang masjid. Orang yang dalam masjid dah tak payah tak payah, dia tunggu iqamah aje. Baik. Kemudian tentang terus pergi ke saf untuk iqamat, seolah-olah tak ada solat qabliyah ataupun solat sebelumnya lah. Kalau tak ada qabliyah, kita namakan dia solat sunat. Adakah maknanya tak ada solat qabliyah? Terus kena tunggu berdiri? Kita dapati bahawa ni bukan sunnah-sunnahnya, adanya 2 rakaat, solat 2 rakaat antara setiap azan dan iqamat. Antara setiap azan dan iqamat adanya solat 2 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Cuma ada yang muakkadah, ada yang tak muakkadah. Kemudian satu lagi, kalau maksudnya pergi ke saf depan untuk berdiri, itu memang tak ada dalilnya. Sebab Nabi SAW kata, jangan kamu berdiri sampailah kamu nampak aku. Jadi bila Nabi keluar daripada rumahnya nak pergi ke tempat imam tu, barulah sahabat-sahabat berdiri. By that time Bilal dah qamat lah. Jadi itu hukum dia. Jadi kalau kita dah kat depan pun, kita masih duduk lagi sampai kita nampak imam keluar. Tapi imam kita selalu keluar last minute. Dah nak hujung-hujung, dah habis qamat lagi, tak keluar-keluar lagi imam. Baik. Kemudian satu lagi perkara daripada sudut logik pula, kita ni pergi ke depan ni nak buat saf ni, nak buat saf macam mana ni? Nak buat saf rapat-rapat, betul tak? Nak saf bagus-bagus. Ada masa tak nak buat saf bagus-bagus ni? Adalah certain duration lah nak buat saf. Ada time lah nak kasih. Jadi kalaulah awak ni kat belakang sekali, kau berapa tiang kat belakang, lepas tu dah nampak imam baru nak masuk. Bukan awak seorang, ada 50 orang macam itu. Semua gege baru nak masuk. By that time nak masuk, imam dah Allah Akbar, kita masih buat saf. Sebab tu ulama selalu kata, kalau awak kat depan, bolehlah awak ikut sunnah tadi. Kalau awak kat belakang, awak kena bergegas sikit. Supaya bila sampai
bila qamat habis saja, awak dah masuk saf, dah ready untuk buat saf. Lagi masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabi ni tak boleh tunggu igih-igih ni. Ini ada ratusan ribu orang, semua ready dah. Jadi bila qamat aja terus awal qamat semua dah start diri. Jadi itulah yang bagus sebenarnya. Sebab matlamatnya adalah jangan sampai imam dah Allah Akbar, dah start baca apa semuanya, kita belum lagi mulakan solat. Yang satu lagi adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ni banyak firqah-firqah. Saya jadi keliru. Contoh Ikhwanul Muslimin, Salafi, Wahabi dan banyak lagi. Mana satu yang benar? Ya. Ni kena buat seminar. Harap Ustaz dapat jelaskan sedikit. Sedikit tak cukup, babe. Ni apa ni? Kuliah Ustaz Murad dari Duhang, FM 106. Announcement. Tiap-tiap Selasa 9 pagi dan tiap-tiap Rabu 9 malam. Selasa hadis 40. Rabu akidah kitab Asmaul Husna. Ada apa soalan lain? Okey, kita berhenti di sini. Minggu depan ada lagi pembahasan yang agak menarik tentang baca Fatihah ketika jadi makmum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.